Selepas kemalangan kereta yang serius yang akan menyebabkan saya memerlukan bantuan selama berbulan-bulan, teman wanita saya selama 5 tahun enggan berpindah atau menjaga saya secara pribadi. Sebaliknya menawarkan untuk membayar kejaya dan lawatan. Membuatkan saya mempersoalkan sama ada dia benar-benar menyayangi saya kerana saya tahu ibu saya akan menjaga ayah saya. Disiarkan oleh Anda _Seortaines tinggi 375. Saya, 32M, mengalami kemalangan kereta yang serius, tetapi saya akan dapat keluar dari hospital tidak lama lagi. Doktor berkata saya tidak akan mengalami sebarang kerosakan kekal, tetapi saya akan melalui proses pemulihan yang panjang untuk dapat berjalan seperti biasa semula, dan sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan pertama, saya memerlukan bantuan dengan perkara-perkara asas. Saya telah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan teman wanita saya, 30F, tetapi kami tidak tinggal bersama. Apabila ibu saya datang melawas saya, dia bertanya sama ada saya mahu dia berpindah ke rumah saya, atau sama ada teman wanita saya akan memberi saya sokongan yang saya perlukan. Saya bercakap dengan teman wanita saya, dengan andaian dia akan tinggal bersama saya sekurang-kurangnya selama 6 hingga 8 bulan yang diperlukan untuk saya dapat menjaga diri saya semula. Dia sangat jelas dengan mengatakan bahawa dia tidak akan tinggal dan tidak akan membantu saya seperti yang saya jangkakan. Rancangannya adalah untuk membayar kejaya untuk saya dan melawat supaya kami dapat meluangkan masa bersama kerana saya tidak akan dapat keluar untuk seketika seperti dulu. Saya harus katakan bahawa saya tidak begitu selesa dengan idea untuk menjadi terlalu bergantung. Tetapi saya telah meyakinkan diri saya bahawa pengalaman ini dapat mengeratkan hubungan kami. Ayah saya mengalami kemalangan di tempat kerja ketika saya berumur 12 tahun, dan kenangan saya tentang ibu saya menjaganya membentuk sebahagian daripada idea saya tentang kasih sayang dan pengabdian. Skim yang saya pegang teguh untuk menghadapi apa yang saya bayangkan akan menjadi beberapa bulan yang sangat memalukan dan sukar bagi saya. Agak mengejutkan apabila mendengar dia berkata bahawa dia akan menjaga saya dengan caranya sendiri, dan jika saya tidak bersetuju dengan itu, maka saya harus meminta ibu saya untuk menjaga saya. Terdapat juga faktor budaya. Saya orang Amerika dan keluarganya nampaknya telah mengembara separuh dunia. Bagi pihak ibunya, moyangnya berasal dari Itali dan berhijrah ke Brazil di mana dia berkahwin dengan seorang lelaki Portugis. Bagi pihak bapanya, datuknya berasal dari Belanda, berhijrah ke Sepanyol, dan berkahwin dengan seorang wanita Sepanyol. Teman wanita saya dilahirkan di Brazil, tetapi tinggal selama bertahun-tahun di Perancis dan di UK. Saya menyebut perkara ini kerana kami telah menghadapi banyak perbezaan budaya. Teman wanitanya berasal dari pelbagai budaya, dan saya tidak tahu sama ada ini satu lagi kes itu. Walau apapun, tidak ada pertengkaran. Sukar untuk berdebat dengannya kerana dia tidak berdebat. Dia mungkin juga anak perempuan dari lama. Dia jarang hilang sabar dan sangat petah bercakap. Dia hanya menggariskan pilihan dan menyuruh saya membuat keputusan. Mengatakan saya tidak gembira adalah satu pernyataan yang meremehkan. Tetapi apa yang dicadangkannya adalah masuk akal dan skim yang membuatkan saya tertanya-tanya sama ada saya bodoh kerana kecua mengenainya. Jadi adakah saya yang bodoh? Komen teratas _Reledan. Pengulas. Anda mungkin tidak pernah memintanya untuk tinggal bersama Anda sebelum ini. Jadi, tidak adil untuk mengharapkan dia menerima tawaran hebat ini kerana Anda kini memerlukan bantuan. Anda belum berkahwin dan mungkin tidak melamar Anda. Mengapa dia perlu meninggalkan segala-galanya untuk menjaga Anda? Saya sangat mengesyorkan agar Anda tidak memberi tekanan kepadanya untuk melakukan ini kerana ia boleh menyebabkan tekanan yang besar terhadap hubungan Anda. Sementara itu, fikirkan bagaimana Anda boleh membina hubungan itu menjadi sesuatu di mana Anda berdua rasa komited antara satu sama lain sehingga ingin berada di sisi satu sama lain pada masa seperti ini. Bagi saya, nampaknya Anda tidak melabur secukupnya sebelum ini untuk mempunyai jenis hubungan yang tiba-tiba Anda inginkan kerana Anda memerlukannya. Maaf atas nasib malang Anda dan saya harap Anda cepat sembuh. Tetapi ya, Andalah yang bodoh. Anggap diri Anda bertuah kerana dia mahu kekal bersama dan mungkin memikirkan cara untuk berusaha ke arah jenis hubungan yang Anda bayangkan. Pengulas kedua.
Saya syak sebab Anda berasa seperti ini adalah kerana idenya untuk menjaga Anda sangat berbeza dengan memori romantik atau ideal Anda dari zaman kanak-kanak Anda. Anda benar-benar menjangkakan dia atau ibu Anda akan menjadi hamba kepada Anda selama 6 hingga 8 bulan mengikut kehendak Anda. Ya, Anda sememangnya telah melanggar batas. Adakah salah seorang daripada wanita ini bekerja di luar rumah? Teman wanita Anda seorang yang suka menjaga anak. Dia tahu batasannya sendiri, tahu apa yang akan diterimanya, membuat rancangan yang baik, dan berkomunikasi dengan sangat jelas dan baik. Pengulas ketiga, Andalah yang bodoh. Penjagaan adalah tanggung jawab yang besar dan menguras tenaga. Hanya kerana ibu Anda yang melakukannya tidak bermakna orang lain di dunia ini perlu melakukannya, terutamanya jika terdapat sumber dan pilihan. Betapa mementingkan diri sendirinya Anda? Kemas kini. 1 hari kemudian, kemas kini, sehari kemudian, semalam saya menyiarkan tentang dilema saya dengan teman wanita saya yang mengatakan dia tidak akan menjaga saya semasa pemulihan saya. Saya sangat bodoh. Siaran itu akhirnya ditandai sebagai palsu. Saya tidak tahu idealisasi saya adalah tidak masuk akal. Saya membaca komen yang mencukupi untuk menyedari bahawa sayalah yang bodoh dalam situasi ini. Saya tidak dapat membalas setiap orang secara individu kerana terlalu banyak komen dan saya tidak mahu keterlaluan. Saya masih dalam proses pemulihan. Jadi, saya akan menjawab soalan-soalan utama dan maklumat terkini di sini. Saya sayang teman wanita saya. Saya sanggup melakukan apa sahaja untuknya dan saya tahu dialah orangnya. Kami tidak berkahwin kerana dia tidak mahu berkahwin. Saya terfikir untuk melamarnya pada tahun pertama kami bersama. Saya bercakap dengannya mengenainya kerana dia bukan peminat kejutan dan saya tahu jika saya membuat lamaran awam yang besar, dia akan berkata tidak tanpa teragak-agak, walaupun dia mahu berkahwin. Seperti yang Anda mungkin perasan, dia mempunyai sempadan yang sangat jelas. Apa-apa pun, dia memberitahu saya bahawa dia tidak berminat untuk berkahwin. Perkahwinan itu tidak bermakna apa-apa baginya. Dan ia tidak akan menjadikannya lebih atau kurang komited terhadap hubungan kami. Dia berkata bahawa jika ia penting bagi saya, kami boleh berkahwin akhirnya. Saya memikirkannya untuk masa yang lama, dan sudah tentu, saya juga sangat kecewa, kerana saya telah mengidealkan membeli belian yang besar. Dia sangat gembira, dan mempamerkannya kepada rakan-rakannya, yang saya tahu tidak akan berlaku atas sebab-sebab yang akan mengambil masa terlalu lama untuk dijelaskan. Pada dasarnya satu pemikiran bodoh dalam lebih daripada satu segi. Setelah memikirkannya dengan teliti, saya sampai pada kesimpulan bahawa saya sebenarnya tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk berkahwin. Saya hanya mempunyai idea bahawa langkah seterusnya adalah perkahwinan, dan seorang wanita mengharapkan cincin. Mengenai tinggal bersama, saya juga mencadangkannya. Saya menjangkakan dia akan tinggal bersama saya semasa perintah berkurung. Tetapi dia akhirnya mempunyai seorang rakan yang tinggal bersamanya yang tidak mempunyai keluarga dan tidak mahu bersendirian. Dan dia juga membawa ibunya dari Brazil kerana ibunya agak penyangak. Dan dengan cara ini, teman wanita saya mempunyai lebih banyak kawalan ke atas gelagat ibunya. Selepas pandemik, kami berbincang mengenainya sekali lagi dan dia berkata dia sanggup. Tetapi kami perlu mencari tempat lain dan mencari beberapa perkara seperti mempunyai bilik tidur yang berasingan. Dia suka mempunyai ruang sendiri, mengatur caranya sendiri. Dia berkata bahawa apabila dia mahu bersendirian, dia akan menghabiskan beberapa hari di hotel, skim yang dia lakukan semasa rakannya dan ibunya tinggal bersamanya. Sebahagian daripada perkara ini kelihatan pelik bagi saya, tetapi tidak ada yang benar-benar keterlaluan, dan saya bersetuju. Kami sedang mencari tempat sebelum kemalangan saya. Mengenai tahap pengabdian saya dan sama ada saya sanggup melakukan perkara yang sama untuknya. Ya, saya akan melakukan apa sahaja untuknya. Satu contoh yang boleh saya berikan ialah saya tahu dia banyak mengembara dan tinggal di banyak negara. Sebelum pandemik, dia tidak pernah tinggal lebih daripada 6 bulan di satu tempat. Pandemik itu memberi kesan dan sekarang dia tidak begitu teruja untuk melancong dan tidak merancang untuk berpindah. Walau bagaimanapun, saya tahu ini bukan keadaan semula jadinya dan akhirnya dia akan mahu berpindah lagi. Mungkin hanya ke bandar lain.
mungkin ke negara lain. Saya tahu ia akan berlaku cepat atau lambat, dan saya bersedia untuk mengemas beg saya dan mengikutinya. Jika esok dia memberitahu saya bahwa dia mahu berpindah ke China, saya akan mencari tiket kapal terbang dan ahli terapi fizikal baharu. Mengenai mengharapkan dia meninggalkan segala-galanya untuk menjaga saya, itu bukanlah yang saya jangkakan. Saya tidak akan memerlukan banyak bantuan, mahupun untuk selama itu. Saya tidak boleh melakukan banyak perkara secara fizikal, dan saya memerlukan bantuan untuk bergerak. Sekurang-kurangnya sehingga saya cukup sihat untuk menggunakan tongkat, tetapi saya boleh menjaga kebersihan diri saya sendiri. Dia bekerja, tetapi dia tidak perlu. Dia mempunyai banyak projek. Sukar untuk mengikuti berapa banyak perkara yang dia lakukan, tetapi pada masa ini dia mengendalikan agensi kandungan SEO yang sangat berjaya dan sedang membangunkan projek kripto. Saya tahu dia mempunyai banyak kebebasan kerana kadangkala dia menghabiskan beberapa hari menonton Netflix dan mengatakan dia tidak mahu bekerja. Dia mempunyai pekerja dan pada dasarnya menyerahkan sesuatu kepada mereka dan memberitahu mereka untuk memikirkannya. Pada hari-hari lain dia sangat sibuk, mempunyai banyak mesyuarat dalam talian yang dia benci dan mengadu bahawa tiada seorang pun daripada pekerjanya yang cekap. Pendek kata, saya tahu dia boleh mengimbangi kerja dengan menjaga saya atau tidak bekerja langsung, dan ia tidak akan menjejaskan kewangannya. Kami tidak pernah menggabungkan kewangan kami, jadi saya tidak tahu berapa banyak pendapatannya atau bagaimana keadaan kewangannya. Saya sentiasa membayar semua yang kami lakukan bersama kerana saya fikir ia adalah tanggungjawab saya sebagai seorang lelaki. Dan saya mempunyai kewangan yang sangat baik, tetapi sejujurnya, saya fikir dia memperoleh lebih banyak wang daripada saya. Dia membayar yuran pengajian kolej sepupunya, mencentera ibunya pada usia 40 tahun, dan saya tahu dia juga menghantar wang kepada neneknya. Saya tidak begitu memikirkan logistik atau bagaimana keadaannya sebenarnya. Seperti yang saya katakan, saya telah mengidealkan situasi itu. Kami tidak mempunyai perbezaan ketinggian yang besar, tetapi berat saya mungkin 2 kali ganda lebih berat daripadanya. Dan pastinya sangat suka baginya untuk membantu mengangkat saya. Saya tidak mengabaikan tawarannya untuk membayar penjaga, walaupun saya mungkin tidak menganggapnya sebagai tindakan yang murah hati seperti yang dilihat oleh kebanyakan Anda. Saya sendiri boleh membayar penjaga, dan memandangkan teman wanita saya sangat tidak mementingkan wang. Saya tidak menganggapnya sebagai pengorbanan atau demonstrasi kasih sayang. Dia mempunyai tukang cuci dan tukang masak. Menurutnya, lebih murah baginya untuk bekerja dan membayar orang untuk melakukan perkara-perkara itu daripada kehilangan waktu kerja memasak dan membersihkan rumah. Dan dia pastinya tidak mahu berbuat demikian pada masa lapangnya. Bagi mereka yang mengatakan dia mementingkan diri sendiri atau tidak peduli dengan saya kerana dia tidak menawarkan untuk menjaga saya seperti yang saya harapkan, saya harus katakan, awak memang teruk. Dia pemurah, baik hati, dan orang yang paling memahami dan berempati yang saya kenali. Jenis orang yang apabila seorang pelayan merosakkan pesanannya, dia akan menerimanya supaya ia tidak diambil daripada gajinya. Dia mendengar daripada beberapa saudara mara bahawa sepupu jauhnya telah berhenti sekolah undang-undang kerana dia tidak mampu dan dia menawarkan untuk membantu membayar yuran pengajiannya. Mereka tidak bercakap sejak kecil, dan dia tidak teragak-agak walau sesaat untuk membantu sepupunya mencapai impiannya. Tahun lepas sangat sukar untuk abang saya. Dia akhirnya tidur di sofa saya selama hampir setahun. Dia ditipu dan ditinggalkan dengan banyak hutang, terpaksa menjual hampir semua miliknya, dan kemudian kehilangan pekerjaannya beberapa minggu kemudian. Dia jatuh ke dalam kemurungan. Sejujurnya saya tidak fikir dia akan keluar dari lubang itu jika bukan kerana teman wanita saya. Dia datang setiap hari dan bermain PlayStation dengannya selama berjam-jam. Saya rumah, tetapi saya terpaksa bekerja dan tidak dapat memberinya perhatian yang begitu banyak. Dan saya juga tidak tahu bagaimana untuk membantu. Kadang-kadang mereka hanya akan duduk diam selama berjam-jam. Pada masa lain mereka akan bercakap selama berjam-jam. Apabila dia berhenti mandi, dia memberitahunya bahawa bau busuknya merosakkan permainannya dan kemenangannya tidak dikira kerana dia menipu. Selepas beberapa kemenangan tidak sah kerana bau itu, dia mula mandi lagi.
Dia berjaya membuatnya makan walaupun dia tidak mahu. Dia memasak makanan yang menenangkan, terutamanya pencuci mulut. Dan pada mulanya, abang saya makan kebanyakannya kerana kesopanan. Dia membantunya melihat bahawa kehilangan pekerjaannya bukanlah kiamat kerana dia membenci pekerjaan itu. Dia membantunya menerima bahawa ditipu adalah satu kesilapan bodoh di pihaknya, dan ia adalah perkara biasa kerana kita semua melakukan perkara bodoh. Sedikit demi sedikit, dia mula bangkit semula, kembali belajar, bertukar bidang, dan mendapat pekerjaan yang dia benar-benar suka. Pada satu ketika, dia kambuh semula dan tidak mahu mengambil ubat yang ditetapkan oleh pakar psikiatrinya. Dan teman wanita saya memberitahunya bahawa dia telah memberinya peluang untuk sembuh sendiri, tetapi ia bukan lagi pilihan. Jika dia tidak mengambil ubat itu sendiri, dia akan melayannya seperti anjingnya dan memasukkan pil itu ke dalam tekaknya. Saya tidak tahu sama ada dia mempercayainya atau hanya menganggapnya lucu dan tidak masuk akal. Dia adik lelaki saya, tetapi dia seorang yang gemar game. Jadi ia seperti anak mencabar beruang, tetapi dia mengambil ubat dan hanya berhenti apabila pakar psikiatri meluluskannya. Pendek kata, dia membantu abang saya keluar dari lubang yang sangat dalam. Saya tidak pernah memintanya. Dia mengambil inisiatif, dan saya sangat bersyukur. Saya tidak pernah fikir dia mementingkan diri sendiri, dan saya tidak pernah boleh berfikir begitu. Dan kerengsaan saya tentang idea penjaga bukanlah kerana saya fikir dia tidak cukup peduli dengan saya untuk membantu. Saya rasa itu merangkumi soalan utama yang saya lihat setakat ini. Saya bercakap dengan teman wanita saya dan menerima penjaga yang dicadangkannya. Saya harus menjelaskan bahawa dia bukan sahaja menawarkan untuk membayar penjaga. Dia menawarkan untuk mengatur semua yang berkaitan dengan pemulihan saya. Maksud saya menemu bual penjaga, memilih orang yang difikirkannya terbaik, mengatur makanan, barangan runcit, siapa yang akan mengambil saya ke pusat pemulihan dan semua itu supaya saya pada dasarnya boleh menjadi orang kurang upaya yang dijaga. Dia juga berkata dia tidak boleh komited untuk membawa saya ke pusat pemulihan, sekurang-kurangnya untuk 2 bulan pertama. Kerana 2 minggu lalu dia menandatangani kontrak dengan pelanggan baharu dan tidak tahu bagaimana jadualnya sehingga dia mengatur semuanya supaya semuanya berjalan tanpa memerlukannya. Oleh kerana itu, dia juga tidak boleh berjanji dia akan berjumpa saya setiap hari. Tetapi dia ada berkata bahawa jika dia terlalu sibuk, dia boleh bekerja untuk tempat saya pada beberapa hari. Saya tidak sepenuhnya gembira. Tetapi saya telah menerima bahawa saya adalah orang yang tidak waras, dan saya hanya akan membiarkan semuanya berjalan dan melihat bagaimana ia akan berlaku. Mungkin saya akan kembali dalam beberapa bulan untuk mengatakan bagaimana pengalaman itu berjalan. Ya, dia terlalu baik untuk saya. Komen teratas garis miring Reledan. Pengulas, teman wanita saya bekerja, tetapi dia tidak mempunyai 2. Dia mahukan 2. Kawan. Pengulas kedua, kami disuap norma jantina dan hubungan sejak usia yang sangat muda, dan ia sukar untuk dilanggar. Teman wanita Anda jelas telah menolak hampir setiap satu daripada mereka. Bagus untuknya dan gembira menjadi. Meluangkan masa untuk meneliti jangkaan ini dalam diri awak. Awak kedengaran seperti awak sangat menyayanginya. Pertembungan ini mungkin akan berterusan. Jadi, saya ingin bertanya kepada diri sendiri sama ada awak sanggup terus memeriksanya dan melepaskannya, atau jika awak mempunyai potensi untuk memecahkan perjanjian di hadapan. Saya harap awak memilih untuk terus menentukan hubungan awak hanya dengan apa yang membuatkan awak berdua bahagia. Tetapi jika awak melihat ia akan menjadi masalah yang berterusan, mungkin lebih baik untuk menerimanya sekarang. Tiada apa yang salah dengan mana-mana pandangan tentang hubungan selagi kedua-dua pihak bersetuju. Tetapi jika Anda tidak sepadan dari segi pandangan, ia hanya akan menyakiti semua orang. Semoga berjaya untuk awak.